Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Semalam dekat Dewan Rakyat, kita telah belajar satu skill mengelak yang paling agung yang telah diberikan oleh Tok Mat Hassan. Iaitulah kalau ada apa-apa nota yang bocor ke, itu ke, ini ke, jawab saja, oh benda itu kita tak boleh pakai sebab apa? Tiada watermark. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dewan Rakyat telah pun mula bersidang kembali menjelang pembentangan bajet pada hujung minggu ini. Dan macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Dewan bersidang, banyaklah bahan untuk kita bincangkan. Termasuklah laporan Ketua Audit Negara yang telah mengesahkan kerajaan ini telah menambah hutang, menambah liability dan pelbagai lagi. Tapi tak apa, that is another story for another day. Yang sekarang kita bincangkan ialah berkenaan dengan soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh ahli Parlimen Tumpat iaitu YB Mumtaz Maknawi yang antara lain telah bertanyakan dua soalan. Yang pertama ialah berkenaan dengan tindakan kerajaan susulan kebocoran nota diplomatik yang memang kecoh baru-baru ini berhubung dengan bantahan China terhadap operasi kita dan aktiviti kita dekat Louisiana Shoals. Di mana of course YB Mumtaz bertanyakan apakah pendirian kerajaan, apakah tindakan kerajaan untuk menangani masalah tersebut dan sebagainya lah. Dan yang kedua, YB Mumtaz telah bertanyakan berkenaan dengan isu kapal perang China yang dua buah itu yang berlabuh dekat Pulau Pinang baru-baru ini. Itu pun isu hot juga. Jadi, tonton video ini, keratan soalan daripada YB Mumtaz dan juga yang paling utama sekali, jawapan dari Menteri Luar iaitu Tok Mat Hassan. Jemput tonton. Dan juga kadet tentera laut daripada China, sedangkan kerana ini memberikan mesej yang salah kepada masyarakat dan juga kita melihat ini soal tidak sensitif kepada isu tututan bertindih yang sedang berlaku dan adanya aset tentera yang berada di Benting Patinggi Ali. Terima kasih. Sila Menteri. Berkaitan dengan kesihatan itu, kita masih lagi menjalankan kesihatan dalaman. Kerana dokumen seperti ini tidak seharusnya menjadi dokumen publik. Tapi ada selalunya dokumen kita ada watermark bila kita dapat Datuk Tan Sri Pengerusi. Tapi yang dikeluarkan itu tidak ada watermark. Jadi kita tak tahu di mana, kalau di peringkat kita mesti ada watermark. Ya. Jadi itu kita akan jalankan kesihatan sama ada ianya dikeluarkan oleh pihak-pihak yang lain selain daripada pihak kedutaan ataupun pihak-pihak daripada peringkat Malaysia. Yang kedua berkenaan dengan sambutan luar biasa, kita tak katalah sambutan luar biasa, sambutan yang meriah ya, yang dilakukan oleh Kerajaan Pulau Pinang. Ini selaras dengan sambutan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China dan sementara pula ia merupakan port on call-nya di Pulau Pinang Tan Sri Pengerusi. Jadi ini telah pun mendapat persetujuan daripada pihak Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar cuma memberikan kelulusan diplomatik untuk kapal itu datang masuk perairan kita dan berlabuh di sana. Yang lain-lain itu adalah urusan kerajaan negeri, Datuk Betul. Tetapi permohonan diplomatik daripada pihak kedutaan negara China jelas ada memohon perkara-perkara tersebut untuk membuat lawatan ke sekolah yang berunsurkan atas belakangkan pengajaran Confucian dan yang lain-lain. Jadi ini ada diuruskan oleh pihak-pihak keselamatan Datuk Tan Sri Pengerusi ya. Dan yang lain tu kita harap supaya kalau ada apa-apa pelanggaran daripada apa yang diminta oleh mereka itu akan disiasat. Tapi setakat ini Tan Sri Pengerusi memang jelas apa yang dimohon semasa permohonan diplomatik tersebut semuanya tidak melanggar apa-apa pelanggaran peraturan negara kita. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita just lihatlah pertamanya kan, iaitu body language Tok Mat Hassan ketika menjawab soalan tersebut. Nampak macam tak ada conviction, tidak ada keyakinan, tidak ada sebarang kekuatan pun untuk menjawab soalan itu. Bahkan beliau ini seolah-olah macam banyak sangat berfikir sebelum bercakap, seolah-olahnya menyusun ayat dalam otak sebelum dikeluarkan, takut tersalah cakap dan sebagainya. Seolah-olahnya kan, pada pandangan saya lah kan, minta maaf kalau saya silap.
Tetapi seolah-olah macam beliau tengah fikir ayat untuk spin. Wallahualam bisawab, itu cuma pandangan saya. Mungkin pandangan anda berbeza. Tetapi yang lebih penting untuk kita bincangkan ialah 2 poin jawapan daripada Tok Mat Hassan tersebut. Yang pertama, berhubung soalan pertama daripada YB Mumtaz berkenaan dengan nota diplomatik yang bocor itu, sepatutnya Tok Mat Hassan jawablah tentang apakah tindakan sesuatu kerajaan berhubung dengan isu itu. Apakah pendirian kerajaan dan sebagainya berkenaan dengan kawasan Luciana Shoals dan macam-macam lagi. Tetapi yang dijawab oleh Tok Mat Hassan, kita tengah siasat nota itu. Tapi nota itu tak ada watermark. Jadi kita biasanya kalau kita keluarkan nota daripada kedutaan kita sebagainya, ada watermark. Tapi ini tak ada watermark. Jadi bila tak ada watermark tu, kita pun tak tahulah benda tu kita boleh kata sahih ke tidak ke. Kita nak siasat sama ada benda tu dikeluarkan oleh kita ataupun pihak lain dan sebagainya kan. Itu yang diulang-ulang oleh Tok Mat Hassan berkenaan dengan ada watermark, tak ada watermark. Tapi itu yang kelakarnya tuan-tuan dan puan sekalian. Sepatutnya kau bincangkanlah kandungan nota tersebut. Bincangkanlah tentang apa tindakan kerajaan berhubung isu itu ke. Adakah kita telah mengadakan perjumpaan dengan Beijing ke apa-apa sebagai contoh kan. Tapi tak ada. Dia duk sibuk pasal ada watermark, tak ada watermark. Dia macam tak nak bincang tentang isi kandungan. Dia lebih kepada isu, surat ni ori ke, boleh percaya ke tak boleh ke macam mana kan. Dia mengingatkan saya pada isu surat layang berhubung MAHB yang pernah dibentangkan oleh Wan Ahmad Faisal dalam parlimen yang menyebabkan pergantungan 6 bulan beliau itulah kan. Tetapi itulah, ini masalah kerajaan kita sekarang tau. Surat layang itu memanglah surat layang. Tetapi isi itu yang penting. Kadang-kadang surat layang ini berlaku kerana apa tahu? Kerana ada orang dalam ataupun pihak-pihak tertentu yang membocorkan maklumat yang sensitif yang sepatutnya menjadi bahan perbincangan kita. Yang sepatutnya rakyat tahu. Yang memang merupakan satu benda yang tak patut disembunyikan. Tetapi dia takkan nak beritahu, saya lah pegawai sekian-sekian, nah saya bagi maklumat. Of course lah nanti dia kena tindakan ke, mungkin dia akan dibuang kerja ke, yang lebih teruk lagi mungkin keselamatan dia akan terganggu gugat. Jadinya mereka ini biasanya akan memberikan surat tanpa nama, surat layang lah tu kan. Tetapi itulah dia lebih kepada anonymous tips. Maka bila anonymous tips itu berlaku, sepatutnya kerajaan bincangkanlah betul atau tidak kandungannya. Bukan fokus pada surat itu layang ke, betul ke apa-apa ke. Takkanlah kau nak bagi maklumat sulit ke apa-apa kan, yang merupakan rahsia ke apa-apa ke, siap ada stamp, siap ada cop daripada pejabat pos mana, kau ni agak-agak lah kan. Tapi yang kelakarnya, kerajaan duk marah kita gunakan surat layang. Padahal masa mereka menjadi pembangkang dahulu, mereka lah yang duk gunakan surat layang itu, ini sebagainya untuk mengenakan Najib lah, Ahmad Maslan lah, mengenakan Syariat Zalil dan sebagainya. Macam kes NFC pun bermula dengan anonymous tips. Macam IMDb juga bermula dengan tips datangnya daripada orang yang tidak bernama. Dan Pakatan Harapan dulu cukup suka guna benda-benda macam tu kan. Kenapa sekarang bila mereka menjadi kerajaan, mereka tak nak pula guna benda tu, bahkan marah kita guna benda tu? Ke takut anda kata kalau mereka menyemangsa senjata sendiri? Wallahualam bisawab. And then berkenaan dengan isu kapal perang itu kan, yang itu saya tak nak ulas terlebih lah. Sebab, yelah, saya pun dah banyak sangat ulas pasal kapal perang tu kan. Banyak video saya buat berkenaan kapal itu sebenarnya. Cumanya saya tertarik dengan jawapan Tok Mat Hassan yang ini. Iaitulah, dia kata kapal-kapal itu telah mendapat pengetahuan dan kelulusan dari Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar iaitu Kementerian Tok Mat Hassan hanya bertindak untuk memberikan kelulusan diplomatik sahaja. Jadinya di sini Tok Mat Hassan telah imply Kementerian Pertahanan tahu berkenaan dengan kapal-kapal perang tersebut nak masuk Malaysia, dah bagi kelulusan dan sebagainya. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan sekalian, kita berasa sangat-sangat pelik. Sejak kapal itu berlabuh sampailah sekarang, Menteri Luar iaitu Khalid Nordin ataupun mana-mana wakil daripada Kementerian Pertahanan langsung tidak memberikan apa-apa kenyataan, langsung tidak memberikan apa-apa penjelasan. Sedangkan kita dah cakap banyak kali dah. Kita dah dengar dah penjelasan daripada Menteri Pertahanan, dah dengar dah penjelasan daripada jurucakap kerajaan, bahkan kita dah dengar dah pada Menteri kita spin. Dan sekarang Kementerian Luar pula. Dan kita nak tunggu, mana pergi Khalid Nordin? Kenapa dia tak bercakap dan sebagainya? Kenapa dia tidak, orang kata apa, memberikan penjelasan, tidak berikan penangan kepada rakyat supaya dapat menghuraikan segala kekusutan dan juga kekeliruan? Kenapa dia mesti diam? Dan juga kita nak tahu juga jawapan daripada Khalid Nordin, mengapakah ketika kapal perancangan itu berlabuh, mereka tidak disambut dengan protokol yang sepatutnya? Sebab dia kena ingat, walaupun kapal-kapal itu memuatkan pelatih-pelatih tentera, mereka tetap tentera.
Bila mereka ini tetap tentera, bermaksud protokol ketenteraan itu kena ada. Kena ada wakil daripada TLDM, kena ada wakil daripada Kementerian Pertahanan mungkin kan, untuk menyambut mereka dan sebagainya. Tetapi tak ada protokol seperti itu langsung dibuat oleh kerajaan. Tak kiralah benda itu anjuran Kerajaan Pulau Pinang ke apa-apa ke, that protocol must be there. Sebab mereka ini tentera luar masuk negara kita. Ada protokol itu tetapi tak dibuat. Jadi itulah dia persoalan-persoalan yang kita mahu penjelasan daripada Menteri Pertahanan. Tetapi sama sekarang dia tak bagi langsung apa jua penjelasan. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian, kita just boleh menggesa macam tu je lah kan. Tetapi kita nak buat macam mana? At the end of the day, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak kira mereka nak bagi penjelasan yang memeningkan kepala ke apa-apa ke, kita nak macam mana? Kalau tidak, tak adalah hulu langat cakap macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.